Okey. Okey dah. Dah Right. Okey. Start dah. Okey. Ini dah on ni. Dekat sikit. Dekat sikit. Atas. Atas. Hmm. Situ. Okey. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to our new episode. Nama saya Irfan. Okay, hari ini saya akan jadi host untuk Meet My Malaysia. Okay, so hari ini kita akan interview dengan business owner Hana Rauda. Untuk kita punya session kali ini, kita akan tanya pengalaman dan juga kita akan lebih menerangkan tentang macam mana bisnes dalam fashion dan industri fashion. Okay, so first thing first, kita perkenalkan business owner Hana Rauda, Puan Alia dengan Puan Rozia. Okey, boleh perkenalkan diri dulu Puan Alia dengan Puan Rozia. Buatkan yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi memilih kami. Saya Roziah binti Mak Zain, merupakan CEO Hana Raudah lah, ya. Dan bisnes ini sebenarnya dah lama bermula lah. Tetapi ada banyak perubahan demi perubahan lah. Bermula bisnes ni adalah bermulanya pada tahun 1994. Ush, lama tu. Lama. Ya. Tetapi peringkat awal kita fokus kepada tender kerajaan. Okey, peringkat awal kita fokus pada tender kerajaan. Masa tu saya masih muda lagi lah. Sekarang tak berapa muda. Okey. Lepas tu kita bergerak dengan tender kerajaan. Lepas tu bila saya bersara, saya mula dengan, saya rasa macam bila dah bersara ni rasa macam tak ada kerja lah pulaknya. Panjang okey ke? Saya suka bercakap. Tak apa, it's okay. Memang kita akan kan? kita akan tengok, sebab lagi banyak isi, lagi senang kita nak buat. Okey, bila saya bersara pada tahun 2014. Selepas bersara, saya rasa saya perlu buka butik lah. Bukan butik dibuka 1994. Tak, itu bukan butik, itu under tender kerajaan. So satu apa lagi kita panggil Alia? Company, anak syarikat. Satu bahagian lagi ke, satu department lagi ke, saya tak pasti apa benda. So bila saya bersara, saya kata saya cuba buka butik lah. So bermula tahun 2016 saya mula buka butik Hana Raudah lah. Okay, sebelum tu tender kerajaan masih on. Butik Hana Raudah baru, sesuatu yang barulah. Okay, waktu itu 2014 lah baru decide nak buka. Tapi buka betul-betul 2016. Ya. Okay, so maksudnya pada 1994 tu start buka company yang berkaitan dengan jahitan lah. Okey. Lepas tu after that waktu 2014 baru decide nak buka Hana Raudah butik. Hana Raudah butik. Betul. So Hana Raudah ni saya dengar lah dia family business. Ya, betul. So berapa orang kunci dalam Hana Raudah ni sebenarnya? Sebenarnya siapa Puan Alia? Siapa? Okey, Hana Raudah memang family business yang untuk bahagian tender kerajaan, suami saya dengan suami dia lah, anak saya lah. So bila saya buka butik, saya kata Alia bantu mak lah untuk bisnes Hana Raudah. So dia bantu saya lah. So itu kira mak dengan menantu lah. Okey. Itu cerita dia lah. So yang company yang besar tu, yang tender kerajaan tu, yang tu lelaki yang uruskan. Betul. Tapi yang Hana Raudah ni wanita lah uruskan. Wanita yang uruskan. Alright. So 4 orang lah dia punya orang kunci ke ada banyak lagi? Kunci ada lagi seorang, adik ipar dia lah, yang masuk untuk MZ lah. Untuk MZ ni bahagian tender, Hana Raudah bahagian butik. So berkaitan satu bumbung berkaitan dengan jahitan. Okey. So umpama macam ni lah, MZ tu ataupun yang syarikat besar tu, yang tu more onto company yang stabil dan
company yang lebih kepada tender kerajaan lah. Betul. Dia dah Tapi stabil. tapi kalau yang Hana Rauda ni dia company lebih kepada kita nak promote fashion. Ya, betul. So bukanlah nak kata woman empowerment. Tapi dia macam Hana Rauda ni is a boutique where woman can macam bahagia, perempuan boleh express dia orang punya creative design lah kat sini kan. Betul. Okay, so kenapa bermulanya Hana Rauda? Kenapa tak biar je MZ Textile? Sebab saya minat bahagian fashion perempuan. Okay. Saya adalah guru ERT. Ekonomi rumah tangga yang boleh dikatakan mahir dalam jahitan. So sebelum tu saya monitor kerja-kerja MZ lah, maksudnya kerja-kerja dari segi jahitan, dari segi finishing semua. Lepas tu bila saya bersara saya rasa macam saya bersara muda sebenarnya. Tak adalah muda sangat, 48 masa tu. Tu bersara pilihan. Saya bersara pilihan. So saya rasa saya nak sesuatu yang satu kepuasan pada saya. Macam tu. Tak puas lah. Jadi cikgu ERT tak puas. Bukan. Saya suka berniaga. Saya orang Kelantan, suka berniaga. Orang Kelantan. Saya suka berniaga, betul. So bila saya buat sulam, saya buat design, saya rasa satu kepuasan lah dan berbeza dengan lain lah. Berbeza dengan butik-butik lain. Pada saya berbeza. Sebab kita fokus pada sulaman sahaja. Untuk Hana Rauda. Untuk Hana Rauda. Okay. So kenapa kita tanya, walaupun ni soal ni bukan soalan untuk Hana Rauda, ini soalan untuk Dextile sekali lah. Kenapa memilih fashion industry atau pakaian? Sebab pakaian dengan fashion ni kan macam ramai orang yang produce. So how do you get into the market and how do you sustain? Macam tu lah. Sebab ganas juga dalam market untuk fashion business ni. Betul. Lagi-lagi lawan dengan artis lagi. Betul. Artis pakai lawa. Betul ke? Lepas tu kita kena lawan lagi dengan artis. Tak, kita rasa kita ada kelebihan kita masing-masing lah. Setiap company ada kelebihan dia. Mungkin dia kelebihan lain, kita kelebihan lain. Sebab saya nampak dekat Malaysia ni yang fokus pada sulaman tu tak banyak. Yang fokus pada sulaman tak banyak dan kita kekuatan kita pada sulaman sebab sebenarnya kita tompang MZ sahaja menggunakan mesin sulam dia untuk dia embroidery, untuk logo-logo. So daripada situ saya kata apa kata kita ciptakan design kita sendiri untuk baju perempuan untuk sulaman. Macam tu. So dia ada kaitan lah di situ. Dan pada saya tak rasa pun benda ni persaingan yang besar sebab kita masing-masing ada target kita, ada target customer, target design kita. So pada saya tak ada masalah. Setakat ni kan dari 1994 2014, apa cabaran yang paling, bukanlah nak kata paling lah, tapi the ups and downs in business Hana Rauda ni lah. Yang tekstil tak apa, kita tanya pasal butik ni sebab butik ni bukan something yang mudah lah senang ceritanya untuk sustain kan. Yes. Cabaran tu masa Covid lah. Cabaran masa Covid, tapi di situ cabaran sebenarnya adalah satu pengalaman, satu pembelajaran untuk kita keluar daripada keadaan yang sebelumnya kepada keadaan baru dengan perubahan baru. Di situlah masa Covid tu memang semua orang menangis. Memang setiap nak bayar gaji tu memang dengan air mata. Macam itulah sebab kita masa itulah yang cabaran paling besar tu kita kena bayar sewa. Lama kan? Lama, ratus-ratus ribu duit bayar sewa. So waktu itu Hana Rauda ada satu butik juga, ada berapa? Dah ada 3 dah. Dah ada 3 dah. Sini HQ Rahman Putera dengan Bangi dah ada masa tu. So di situ duit habis langsung lah. Di situ duit habis bayar gaji. Kita mesti kena bayar gaji nak tahan kan. Bayar gaji yang paling besar adalah sewa lah. Yang paling besar adalah sewa bangunan tu lah. Itu
Itu yang orang kata itu di saat tu saya menangis. Tapi saya fikir, satu saya fikir, sampai tak hati saya ni untuk buang pekerja. Itu di situ saya menangis kat situ. Saya memang tak sampai hati, berhenti kerja ya. Kita dah tak ada apa-apa. Saya tak sampai hati. So dari situ saya kuatkan diri, kuatkan semangat. Apa cara sekalipun kita kena teruskan. Itulah cabaran paling besar lah masa COVID lah. Cabaran kedua, kita tak tahu design apa orang suka. Kita tak tahu design apa orang suka. Kita macam orang buta yang apa orang kata jalan tak tahu arah. Setiap kali raya kita memang try and error macam itulah. Tak semestinya design yang kita suka customer suka. Lepas tu kalau di situ akan berlaku longgokkan stok. Longgokkan stok yang banyak, yang mungkin tempat lain pun mungkin akan mengalami perkara yang sama lah, butik-butik lain. So di situlah dua lah yang besar cabarannya. Tapi apa-apa pun perubahan tu saya sangat terima kasih lah pada Alia, Puan Alia, sebab dia membawa satu perubahan baru kepada online. Kalau dulu sale utama kita Bangi. Sekarang sale utama kita online lah. Yang orang kata 70%. Kalau dulu kita rasa macam macam mana boleh orang lain boleh capai. So daripada dia study, banyak benda masalah dia cuba selesaikan. So sekarang 70% sale adalah daripada online. Okey, macam yang diceritakan, yang unik pasal atau USP kepada Hana Rauda ni adalah sulaman. Betul. Which is sangat fokus kepada creative design lah. Betul. More on to macam textile dia, dia punya material. Macam ada certain company dia kata okay, kita memang buat contohlah seluar jeans. Kita punya seluar jeans, kita punya kain ni kita dah pattern kan. So kain ni orang lain tak boleh dapat. Okay, tapi kalau macam Hana Rauda more on to sulaman, more on to design apa kita nak buat tahun ni. So dia memecah otak untuk design lah kan. So macam mana boleh kan tadi kata macam orang buta kan? Macam mana boleh daripada buta tu still boleh celik still boleh dapat sale macam tu lah. Kita boleh rasa hati kot. Tapi kita try and error juga. Kita nampak memang tempat kita ni kebaya lah. So kita akan first kali kita fikir kita akan buat design kebaya. Lepas tu yang lain tu adalah sampingan lah. Yang lain adalah sampingan. So kita study kat situ. Bila kita keluar baju lain mungkin biasa-biasa pada orang lain. Lagi satu kelebihan kita ialah kita mempunyai mesin embroidery sendiri. So di situ kita boleh jaga kualiti. Kita tak ada order banyak-banyak, ratus-ratus, seribu-ribu satu design, tak. Lepas tu kelebihan kita juga boleh custom. Maksud kau nak bunga ni boleh, kau nak design ni, kau nak colour sulam ni, semua kita boleh buat dalam tempoh masa yang cepat. Okey. Semua apa design pun paling cepat kita boleh buat. Okey, saya nak design ni tapi saya nak colour ni. Paling cepat 1 hari. Kebiasaan antara 3 hingga 7 hari kita boleh siap. Kalau kita pergi butik-butik lain, butik-butik besar yang lain, mungkin dia masih menggunakan teknologi sulam goyang. So sulam goyang tu dia tak boleh dapat 100% bunga yang sama. Lepas tu kehalusan di sini kata jarang sikit, di sini kata rapat sikit. Dia bergantung kepada kemahiran. So kita tak perlu fikir tu. Kita 100% sama. Kalau sebelah sini contohlah, sebelah sini lekuk, dia akan sama. Kiri kanan dia akan sama. Dia sangat halus. Kita boleh tentukan nak halus mana. Ada juga yang kita tengok sulaman orang lain yang kat kedai-kedai yang kasar tu, sebenarnya dia nak jimatkan kos. Kita memang kita pentingkan kehalusan sulaman kita. So kita punya tagline pun kehalusan sulaman tiada tandingan. Okey. So kalau macam kita tengok design yang ada lah kan. Setakat ni yang mana yang atau yang mana sale yang paling macam wow, orang suka baju ni. Contoh design mana? Ada? Tak dekat sini pula Tak ada kat sini. Ada Kita banyak. Ada banyak kat sini. Kebaya songket nama dia. Masa tu tahun
tahun lepas lah. Ini. 2022 design ni sebenarnya. Bulan November Cuba. 2022. Inilah design dia yang sampai ke tahun ini. 2 tahun dah. Masih lagi relevan. Masih lagi orang nak. Apa? Ni boleh sale punya. orang selalu pakai untuk kahwin ni? Ada. Dia orang boleh pakai untuk kahwin, dia orang boleh pakai untuk bertunang ataupun Kenduri untuk kenduri biasa-biasa. Untuk convo, kebanyakannya customer kita beli untuk convocation. Awal-awal saya keluarkan memang beli untuk convo. Betul, sebab Waktu dia itulah match. saya sangat-sangat laris. Sebab waktu peak untuk orang pergi convocation. Okey. Dan harga dia pun mampu milik bawah RM200. Boleh dapat silam yang sangat halus, sangat kemas dengan kita matchkan dengan kain songket. Which is ini pun songket tenun, dia bukan printed. So untuk harga yang macam tu dengan kualiti yang macam ni memang sangat-sangat dua sekali Gabungan 200. sulam. Ya, RM199. RM199. Sebab selalunya songket je dah 200. Ya, betul. Ya. Kalau orang tahu songket, dia tahulah harga dia kan. Betul. Sebab macam saya ni walaupun saya bukanlah jenis yang suka macam shopping baju sangat, tapi saya ada adik perempuan. So kadang-kadang kita macam menyampah pun kita belajar apa yang dia orang nak. Nak macam ni lah, nak macam tu lah. Okay. So to be honest lah, kalau saya nampak ni saya boleh bayangkan girlfriend saya pakai. boleh beli dia. Tu lah. Tapi Kita pun tak tahu, tiba-tiba dia ada hot sale punya. Tiba-tiba memang and baju ni kalau nak ikutkan lah, kalau kita tengok dari jauh pun dia macam apa nama, baju macam mana tradisional kemelayuan. dia macam baju yang dia boleh pakai di mana-mana. Tak lapuk kan? Tak lapuk. Yes. Apa-apa event Boleh pakai. dia punya trend tu macam tak nampak benda tu ni tahun lepas ni tak ada. Dia Kita nampak buat. Melayu sampai sekarang nampak Melayu. Dia tak ada nampak Memang macam design dia memang untuk yang ini kita memang buat timeless punya design. Bila Ada dia nak satu. pakai pun dia still nampak relevan, masih lagi in trend. Macam tu. Tapi sekalinya ni. ramai dah orang tiru. Oh tak, ini tak. okay. Dah doko beli Ramai sendiri. orang tiru dah. Orang tiru. Banyaklah orang tiru lah. Sebiji. Setakat ni ada tak yang satu design yang dipatternkan yang orang Tak ada. tak ada. Okey. Tak ada Mungkin dipatternkan. kita akan buat nantilah. Di pattern tu payah juga sebenarnya. Kita pattern semua, tapi yang ada dekat orang tiru tu dia buat 2 lapis. Ini sebiji, lepas tu ini 2 lapis. Dia buat 2 lapis. Okey, Kita kalau tak boleh nak apa dah, dia ubah sikit sulam pun kita tak boleh nak buat apa. Kalau pattern tu masalah dia. okey, kalau kita cerita pasal pattern, pattern ni ada cultural atau religious influence tak? Dia punya kepada seni atas design. Contohnya macam ni lah. Kita pergi Endon, tu kita nampak yang ni cantik kalau ada kat lengan. Lepas tu kita pun implement letak kat lengan je. Kita tak letak kat satu baju. Macam tu. Contoh macam ni. Ada? Tak ada. Setakat ni tak ada lagi. Tak ada. So semua design memang ilham dari datang dari mimpi macam tu. Kita memang akan pergi tengok design, Pergi kita design. cari, Study. tengok study mana-mana. Lepas tu Lepas tu kita try and error. Tipulah kalau macam kita nak design buat sendiri, taklah. Kita memang study. Buat research. Sebab tu nak keluarkan satu design tu mengambil masa yang sangat lama. Try and error tu sangat lama. Macam okey, contoh macam design yang kat luar ni kan. Dia dapat dari mana? Dapat macam pergi kat rumah kawan tu macam dinding ni cantik lah bunga ni. Ada tak? banyak dapat daripada apa ni shop embroidery sulam tu lah. Shop. Apa ni dia punya Apa nama ni? Pinterest kita tengok juga. Pinterest. Pinterest pun kita tengok. Lepas tu dia punya kan bila kita beli mesin embroidery tu dia ada dia dah bagi kita dengan design. Dia macam ada template lah. Template design boleh pilih. Kita boleh ubah pilih. sesuai apa. Mana ubah yang sesuai sampai gitu lah. betul. Awal-awal kita buat macam tu. Okey, Memang kita buat macam tu lah. Macam Canva jugalah dia punya ni. Betul. Okay, faham. Alright. So kalau kita
bila kita dah cerita pasal design, kita nak cerita pasal material lah. Okay, macam material, ada tak spesifik yang nak kain ni je ataupun apa kita panggil standard Guideline ke? bukan standard guideline, standard quality yang minimum. Macam kita nak kain yang lembut je, yang tak pun bawah songket je. Kita tak ada pula macam tu, tapi kita memang kita punya basic material kita ada 3. Cotton, yang ini macam ini Paloma, dan satu lagi Paloma. Satu lagi Duchess yang kat belakang tu. So 3 material ni memang basic Hana Raudah punya material, dan 3-3 ni dia punya harga tak sama. Macam Paloma ni paling murah lah kita boleh jual. Second cotton, yang atas sekali, level atas sekali mahal premium Duchess. So customer dia boleh pilih sebenarnya macam dia nak design macam tu, tapi kita punya default punya kain Duchess. Tapi kalau customer kat saya ni nak murah sikit, kat over budget, kalau macam ni 290 kan kita jual, so dia kata nak murah sikit, okey kita pakai kain cotton. Ataupun dia kata alah kak boleh tak bawah lagi, kita akan pakai kain ni. Itu yang dimaksudkan mak saya, kita boleh custom. Ikut budget sendiri. Sebelum ni pernah tak trial and error kain lain? Ada. Kita baru start tahun lepas kain, kita pakai kain printed. Kita memang nak try kain yang lain-lain. And tahun ni raya kita pakai kain shantung. Tahun lepas kita pakai apa mak? Yang printed punya tu, serp apa benda tak ingat dah. Polyester serp macam tu lah. Betul. Yang tu contoh kain material tu, yang polyester set tu, yang tu contoh kain dia macam mana? Macam dia kain lembut lah. Kain lembut agak yang kat kurang tudung sesuai. Dia agak kurang sesuai untuk sulam. Kurang sesuai, payah sikit lah untuk kita sulam. Sebab bila dia dah printed, bila sulam dia tak berapa nak tenggelam dapat sulam. Tapi dekat market banyak je yang memang kain yang dah memang printed, dia sulaman tu memang ada. Kita ikut trend lah. Kalau nak jadi relevan memang kena ikut trend. Kalau orang buat, kita try buat. Tapi mungkin dekat kita itu tak menjadi, yang lain menjadi. Tapi kita kena ikut apa yang haluan dia. Kita just join the trend. Tapi kalau orang mungkin part kita, mungkin kita adjust to our standard lah. Mungkin bila kita dah keluar tu, ini pula laku, okay, kita fokus kat yang ni. Macam tu. Okay. So majority pelanggan yang datang ke Hana Raudan, siapa dia, umur macam mana, tak pun budak-budak universiti je ke? Sebab saya tengok yang ramai beli ramai orang muda. Kita ada banyak target market. Kalau dekat Bangi, kat butik, market dia lain. Kalau dekat online, market dia lain. Kalau sebab saya jaga bahagian online, target market dekat bahagian online kebanyakannya orang-orang muda bawah 27 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah. 27 tahun ke bawah. Muda yang baru nak berkahwin, baru macam nak bertunang, baru habis universiti. So, target orang yang nak mengorak orang kan. Macam tu lah. Mak-mak tu jarang sangat. Boleh kata dalam 30% sajalah mak-mak. Mak-mak tu pun dekat kita punya Instagram. TikTok ke apa tak sangat. Okay, kalau usually mak-mak pakai macam mana? Mak-mak kita ada baju kurung. Kebanyakannya mak-mak dia suka baju kurung. Apa yang kurung pesak, kurung modern. Macam tu lah. Kebaya ada design dia lah untuk mak-mak ni. Kalau warga platinum macam mana? Sebab kita tak nak bagi warga emas, nanti ada orang terasa kan. Warga platinum macam mana? Tengoklah platinum ada. Yang macam mana. Baju kurung lah. Modern tak modern je lah. Macam tu lah. Kalau macam ni yang modern, macam Datin lah, ada tak? Dia suka pakai kebaya. Kebaya macam ni orang suka sebenarnya. Wah, dia size. Kalau orang Singapura tu dia suka yang mahal-mahal lah. Wah, dia orang Singapura beli kat sini. Kita ada. Singapura kita ada, orang kat Australia pun ada. Kita dah pergi worldwide lah, alhamdulillah lah. Sebab nak buka butik yang banyak ni, even buka satu pun dah sakit. Ni betul. Dah boleh buka sampai 3 kan. So apa
macam mana kita tahulah cabaran yang ada atau risiko overhead, apa expenses. Tapi apa cabaran secara macam jualan lah bila buka butik ni? Kita berperang dengan siapa sebenarnya? Adakah butik-butik Dia sebelah butik ni tak berperang sangat. tak berperang sangat? Ha. Online lah. Yang berperang. Okey. Macam tahun lepas kita buka bulan puasa 4 hari je. Online. 4 hari je kita buka sekejap terus tutup semua platform. Oh, Lepas tu dapat order, lepas tu dah clear order, kita buka lagi. Bayangkan kalau saya buka 30 hari. Kita tak stop lah. Kita memang tak, tahun lepas ni lah dia hot sale dia memang tak menang tangan, walaupun kita standby awal, kita tak jangka pun ini jadi hot sale. Tak tiba-tiba kan Alia. Okey, kalau maximum production untuk maximum production berapa? Macam yang decide nak stop kan. Macam dah buka lepas tu stop. Okey. Maximum berapa sebenarnya? Berapa Bahagian ratus, operasi sebab dia satu hari online saja boleh pergi ratusan order. Online sahaja. Dia tak termasuk tiga platform tiga lagi tu. Itu yang kadang kita terpaksa tutup sekejap kita punya platform online. Sebab Online terlampau website banyak. lah. TikTok, Shopee, WhatsApp, website dengan IG. Kita ada 5 platform. Saya jaga 5 ni. Okay. Lagi-lagi bila kita berniaga online ni, orang dah ada high expectation, especially dekat TikTok. Sebab disebabkan e-commerce yang ada yang sampai tahap buy now, day one day delivery macam tu lah. Ya betul. Ada yang sampai macam tu, and sebenarnya dia orang e-commerce tu sendiri pun menekan kita untuk cepat. Betul. So jadi kita macam dah satu hari 100 order, besoknya kita nak keluarkan order yang 100, masuk lagi 100, kita tak menang tangan. Sebab dia banyak design. Kita Kalau buat maximum berapa? Maximum macam untuk macam order, kita nak terima order, berapa maksimum macam 100 dah. tak tentu juga, bergantung pada stok belakang yang ada. Ada yang stok belakang. Bergantung. Kalau stok belakang tu dah makin menipis, kadang-kadang 100 pun tak boleh. Tapi kita pernah pergi sampai 120 lebih, tak silap. 120 lebih untuk online. So selalu buat live lah ni kat sini. Saya tapi kadang dulu tidak dibenarkan lah sebab terlampau banyak sale. Kita kena stop jap. Kita kalau tarik time handbrake kejap. Kalau time dekat-dekat raya, sebulan 2 bulan raya tu kita tak buat ad, kita tak buat live. Kan? Ad tak buat, live tak buat. Pernah kita alami kena pulang balik duit customer, iaitu masa kita baru belajar tu 35,000 Alia. Itu marah bukan main. 2021. 2021 ya? 2021. Kita ambil order tapi kita tak reti nak tutup masa tu kan. Tak berapa nak pandai. Bukan, kita ada masalah operasi. Ya betul. Kita punya mesin Mesin sulam sulam kita tu ada rosak. masalah. Tiba-tiba waktu puasa ada masalah. Jadinya kita dah cuba sedaya upaya untuk keluarkan order-order yang dah terlalu banyak. Cuma hanya yang 35,000 tu lah kita saya kena bagi tahu customer lah yang baju tak dapat sampai sebelum raya. Selepas raya boleh sampai, sebelum raya. Tapi ada customer yang dia okey nak sampai selepas raya, ada customer yang dia tak nak. So bila yang tak nak tu kita kena pulangkan. Ada yang macam maki-maki. Itulah pengalaman yang kalau awalnya saya pengalaman yang besar pahit tu saya ada 2. Itu satu. Okay, siapa yang handle customer service ni? Saya. Saya dengan bahagian tim depan. dia lah. Berapa orang tim untuk customer service ni? Sekarang ada 2 orang. 3. Sekarang ada 3 orang. Seorang tu dah nak sama belajar lah. 4 dengan apa 4 lah. dengan saya lah. Waktu buka job tu memang tulis description tahan maki lah. Patutnya Tak, tu kita- tak tulis pun susah nak dapat pekerja sekarang. Betul. Sekarang ni kita pun tengah mencari pekerja tapi tak tahu tak ada orang nak datang kerja rasanya. Sebab expectation lah, biasalah. Okay, bayangkan lah kan. Okay, anak tadi nama apa? Alisa. Okay, bayangkan Alisa, dia kata, dia tanyalah dekat Pak Alia, Mama, macam mana nak buka butik macam Mama? Okay, apa yang Pak Alia akan cakap dekat Alisa selain daripada jawapan
tak apa join lah butik mama macam tu. Dia macam kalau boleh nak buat baju bukan sulam. Dia kata macam contohnya Alisa nak buka tudung. Macam tu. So apa risiko yang dia kena hadapi, yang dia kena bersedia untuk hadapi lah macam tu. Okay, ya, bayangkan Alisa tu dah besar sikit lah. Takkan nak cakap. Saya rasa kalau lah orang muda nak buka butik kan, dia kena fikir banyak benda, dia nak kena fikir ambil berat selain daripada overhead, selain daripada baju-baju yang Design. tergantung semua, tapi dalam sehari tak ada orang datang. Okay, betul. Kena kuat lah, kena kuat. Bagi saya nak Dengan buka staff butik lagi. tu kena kuat. Satu dengan customer, satu dengan staff. Kadang-kadang tiba-tiba staff lari. Kalau staff lari, butik nak buat macam mana? Awak masih kena buka, nak kena bayar sewa, Teruskan. kena teruskan. Mental kena kuat. Saya rasa kalau orang zaman sekarang nak buka butik, yang pertama kalau you dah ada bajet, contohlah you banyak duit sangat nak buka juga, okey buka. Tapi yang paling penting mental you kuat ke tak kuat untuk nak hadapi. Nak buka senang je, tapi you nak sustain tu bukan senang. Pernah tak Hana Rauda mengalami kemarau sale? Waktu tu tak ada orang nak beli. Berapa bulan agak kemarau? Itu waktu Masa COVID lah. Waktu COVID lah. Okey, kalau selain COVID, yang bukan COVID. Kita tak ada sale tu, tak adalah kata tak ada sangat. Kita bare minimum lah. Kita bare minimum. So ada yang pernah bawah band minimum tu? Bawah bare minimum waktu tu saya tak masuk lagi, so saya tak pasti. Saya masuk tahun 2020. 2020. Saya tolong mak saya waktu tu COVID, and waktu tu butik kan semua kena tutup tapi kena bayar kan. Dari situ bila terjadi yang macam tu, yang paling penting adalah marketing. Sebab itulah kena kuat marketing. Bila marketing kuat, orang tahu, orang kenal, you tak payah buat ads pun tak apa, orang datang. Itu yang Point dia kena kuat. And nak buat marketing ni bukan senang. Sekali you dapat plan A, okey tak jadi, kena buat plan B. Okay, bila dah habis plan B, you kena fikir balik plan C. Sebab kita nak sustain bukan hanya untuk musim raya saja. Lepas musim raya pun kita nak sustain. Sebab kita nak kena bayar gaji pekerja, kita nak kena bayar sewa. Kalau kita tak ada sale, waktu lepas raya, kita nak dapat income untuk bayar semua-semua tu macam mana. Itulah marketing sebelum raya, selepas raya, itu penting. Okay, contoh kan, kalau dekat luar sana, selalunya untuk fashion ni di antara dua lah usually. Satu bermusim, ikut musim kahwin, musim raya, musim-musim kan, ikut musim. And lagi satu ikut sale. Orang kadang-kadang kalau tak ada diskaun dia tak nak beli. Dia antara beli ikut musim atau beli ikut diskaun. So apa ada tak selain daripada that kind of mazhab? Dia ikut apa? Kalau kita Ada tak yang demand tu datang sendiri? Demand tu dia datang sendiri. Macam baju raya, baju kahwin kan. Benda tu dia datang sendiri. Baru kita, ramai pula lah nak buat baju kahwin ni mak. Mungkin kita boleh buat kot. Kita tambah lah, kita buat sulam ni pula. macam kalau lepas raya, setiap kali lepas raya kita orang berdua lah yang akan designkan, akan fikirkan. Memang lepas raya kita akan target baju pengantin. Itu wajib kita lah. Kita akan buat berapa banyak baju pengantin. Okey, kita launching sekejap, kita launching baju pengantin. Okey, kita tengok mana yang dia orang paling suka. Macam itulah. Maknanya dia tak bermusim lah. Dia lepas raya 6 bulan tu baju pengantin banyak. Sampai sekarang pun masih baju pengantin. Lepas tu dah dekat nak raya, memang baju raya lah. Kita buat stok baju raya lah. Ada tak orang pakai just tu jalan-jalan? Ada. Ini ada. Baju Yang yang macam pun tu, ada yang macam tu juga. saya tak pastilah. Sebab dia kain tebal. Tapi memang kalau dia pakai macam tu orang pandang lah. Pergi mall pakai macam tu memang orang pandang. Tapi usually ada orang tumpang untuk event. Ada. Sebab event kan orang Event dinner. event dinner. Lepas tu saya cikgu-cikgu kan, diorang ada pertunjukan show lah apalah dengan Hari anak guru murid kan, lah. hari guru lah apa kan. Diorang akan beli. Macam tu. Okay, bila kita dah cerita dah tentang butik, tentang pengalaman sale semua, kita nak tanya tentang family business lah. Okay, usually bila family business, orang kata tak payahlah buat family business.
nanti lagi runtuh, lagi macam apa, nanti kalau contoh kan apa, contoh Puan Alia tak ada, lepas tu tiba-tiba yang makan hati so mak mertuanya, so tak pun orang lain yang makan hati, dia ni mentang-mentang dia macam tu lah kan. So antara cabaran family business yang pernah dihadapi apa di antara keadaan atau family. Kita Apa dulu setakat nak ni cakap ni? Sama. Tak kisah. Mak dulu cakap. pada saya lah, pada dia saya tak tahu. Okay. Pada saya tak ada apa pun lagi macam seronok lah. Family business ni macam seronok. Dengan ada anak atau ada menantu, sekurang-kurangnya mak tu ringan sikit, abah tu ringan sikit. Dan dia ada cara dia sendiri. Macam anak-anak ni yang muda-muda dia ada cara dia, maksudnya dia menyambung saja. Benda tu tak payahlah. Bukan dia perintis, mak dia yang perintis, yang susahnya di peringkat awal. Tapi bila anak-anak masuk ni dia senang lah. Dah dirintis benda tu kan, dah ada semua, dah ada modal besar, dah ada duit, dah cukup, bahan-bahan modal tetap pun dah ada. So dia teruskan sahaja dan besarkan. Pada saya lagi bagus lah. Pada dia saya tak tahu. Dia nak tambah gaji orang lagi pun muda saya lah tak kan, tahu. kita tanya orang muda. Saya awal-awal masuk sebenarnya Tak dulu kan saya confident. cikgu kan. Cikgu juga? Saya cikgu dulu. Okay. Cikgu apa? Inggeris. Lepas saya berhenti, saya masuk, memang saya niat nak tolong mak saya. Okey, boleh lanjut. Memang awal-awal saya niat aku nak tolong mak aku lah buat benda ni. Di samping saya sama belajar. Tapi dia punya apa orang panggil macam cabaran tu Cabaran memang kuat. ada lah. Cabaran tu kuat, lagi-lagi saya ni menantu. Saya bukan anak, saya menantu. Memang ada cabaran, tapi macam saya selalu cakap, tak apalah, Tuhan ada. Selalu macam tu. Tak apa, Dia Tuhan ada. antara dua tu, nak bekerja atau nak bantu mak. Itu kan. Apa dilema tu. Dah nak habis lah. Saya pun dah habis belajar. So macam nak sambung ke nak pergi kerja? Macam tu. Tapi saya tahu apa-apa pun Tuhan tu yang tentukan jalan saya. Kalau inilah jalan dia, maknanya itulah yang terbaik untuk saya. Jangan nak Ubah kamera sebab kita tak pandang sana kan, kita masih pandang sini je. Sebab pandang pada orang yang bercakap lah. Kacau je Ansan. Ai, jangan keluar masuk lah. Jangan tutup buka pintu. Okay, kalau macam family business, apa kalau orang kat luar sana dia orang nak buat family business sebab orang kata macam family business best lah, nanti senang nak apa, kalau dekat rumah ke dia macam transportation senang, dia macam dia rasa senang. So apa agak-agak nasihat selain pada kuatkanlah diri, bertabah dengan menantu sendiri ke dengan abang mak mertua ke, apa persediaan yang diorang kena buat sebenarnya dalam family business ni? Bagi saya kena. Dia suami ada kata apa macam sabar je lah. Suami saya suami saya biasa je, tak cakap Biasa je. apa-apa. Dia dengar je, hanya mendengar je lah. Okay. Bagi saya selain kena kuat tu, kena fikirkan yang benda tu bukan senang. Dia tak senang sebenarnya. Macam mak saya cakap, dia alami kesusahan nak buka modal, nak buka itu, nak cari semua benda tu kan. Tapi kita sebagai anak ni, macam ni kita nak kekalkan benda tu? Takkanlah mak aku dah buat susah-susah macam ni, engkau senang-senang ambil tapi kau tak tahu nak buat apa, macam zero, you have no knowledge at all. Benda tu akan lama akan hancur. Macam you ada 1 juta pun, kalau you tak pandai uruskan, benda tu akan habis. Macam tu juga dengan bisnes saya rasa. And jangan rasa benda tu senang. Sebenarnya dia tak senang. Macam orang tengok, anak kerja dengan mak, sebenarnya susah benda tu, tak senang. Saya balik rumah pun dengan mak pun, kita akan bincang bisnes. Nampak tak macam
apa benda nak bincang? Business juga. Mm-mm. And lepas habis raya kena kerja lagi. Dia bukan habis raya okey dah relax, tak. Kita fikir apa lagi nak kena buat. Ya Allah, duit ni cukup ke nak bayar gaji? Design ni tak lakulah, nak kena buat design lain. Banyak nak kena fikir sebenarnya. So siapa-siapa rasa family business tu senang, bagi saya tak senang, susah. Dia bukanlah orang kata family business tu senang, tapi dia kata macam ala apa, Makan hati. happy apa macam happy apa buat dengan family macam tu. Macam ala ayah aku buat bisnes, aku tolong je lah. Tapi yang makan hati, yang terasa itu benda tu boleh jadi macam konflik dalaman kan. Tak. Tapi banyak juga yang family business ni yang jatuh. Bergantung kepada yang apalah, bergantung kepada orang yang nak masuk tu lah. Macam ini lorong ni, family depan tu memang bisnes dia besar sangat berkaitan dengan lembu, family business, tapi jatuh teruk bila peringkat anak-anak ambil alih. Macam saya alhamdulillah, bila peringkat anak-anak ambil alih, dia naik. Jadi tak mudah sebenarnya. Benda tu kena ikhlas. Benda tu kalau dalam family tersebut tu banyak orang kata iri hati, itu payahlah sebenarnya family business. Banyak iri hati, rasa aku je yang kerja, kau dapat gaji. Itu kalau iri hati tu payahlah. Dia kena link banyak dengan ikhlas. Dia kena link banyak dengan Tuhan lah sebenarnya. Maknanya kalau kita bergantung kepada Allah, insya-Allah kita punya bisnes kita akan okey dan lebih rukun. Macam tu. Tapi kalau macam selisih biasa-biasa ni, mak dia tak sukalah design contoh. Tapi kita neutralkan balik. Mungkin dia betul. Mungkin saya betul. Macam tu. Saya tak ada kata nak simpan, ini semalam dia cakap, tak. Saya jenis orang yang macam mudah menerima, mudah memaafkan. Macam tu. So tak ada apalah. Jadi saya lebih rapatlah dengan menantu. Dia memang akan ada konflik, tapi kita selesaikan segera. Macam saya jenis yang dendam. Saya dendam dulu. Tapi bila saya bekerja dengan mak, dia jenis yang dah lupa benda tu. Kita pun tak apa, takkan dah lupa. Tak apalah, lupa je lah. Kita macam tu. Kita banyak belajar juga. Benda yang baik tu kita ikut. So in a way saya pun belajar untuk jadi orang yang lagi positif lah. Sebab masa ini orang yang positif. Kadang-kadang saya pun tak faham macam mana dia boleh sepositif tu. Sebab tu saya pun okay, kena positif. Macam tu je lah. Dan betul lah kata mak saya tu, bila kita berniaga ni, kita banyak kebergantungan dekat Allah. Memang anak muda dia tak berapa nak faham sangat benda tu. Dia macam sentimental value tu. Tapi memang bagi saya kena banyak bergantung kat Tuhan. Sebab kita tak tahu jalan kita tu macam mana. Saya pun tak tahu betul ke aku buat ni. Tapi saya selalu berdoa. Walaupun saya telah ditinggalkan dengan 3 staff saya tu, saya belajar balik semula dari bawah. Itulah skill saya yang saya rasa, ya Allah, Tuhan kasih saya rezeki yang saya pun tak boleh sangka. Bila saya cakap saya nak menangis benda ni. So, itulah sebab dia. tiga-tiga online, tiga-tiga keluar kosong. Tinggal dia seorang, bayangkan. Staff saya lari. Lari as in like diorang buat group WhatsApp, jom lari sekali. Dengan buat lari agreement. So kalau awak tertengok benda ni lah. Alhamdulillah Hana Rauda dah maju. Kita cakap apa saya cakap dengan dia, sabar, ini adalah jalan untuk rezeki. Tapi menangislah berianya, nak tekan mana, nak ambil mana, banyak benda yang tak tahu kan. So cakap ada laluan. Lepas tu dari segi design saya selalu, mungkin Allah bagi ilham lah, rasa hati. Saya selalu cakap Alia, mak, rasa hati mak ni kuat lah pada design songkek ni. Jom kawankan mak. So kita pun pergi cari itu songkek. Saya banyak nak keluar design tu, mungkin ilham dari Allah lah. Macam tu, terus terang lah saya cakap. Kalau macam Puan, the lowest moment ataupun part yang paling macam Pak Alia kan, waktu yang paling dia rasa low adalah waktu staff lari. Lepas tu dia ditinggalkan seorang-seorang, seolah-olah macam tak ada siapa nak bantu dia. Sebab online ni benda yang orang muda kan. Betul. So orang yang macam pro bisnes yang lama macam lama aku tak
tak tahu sangat online ni kan. So seolah-olah terkotak-kanting lah seorang waktu tu. Betul. Kalau macam kan macam Kalau macam saya, cabaran kat saya tu saya bahagian operasi belakang lah. Maksudnya ada tak bangla lari tu? Bangla gaduh ada. Bangla gaduh ada. Bangla lari tu tak ada. Ramai yang akan bekerja kat sini sebab kita punya silang tu. Maksudnya sekarang macam time sekarang adalah orang MZ, semua tukang jahit MZ, tukang gunting MZ akan bantu Hana Raudah. Sebab MZ dia tender kerajaan bulan 1 sampai bulan 3 dia tengah buat sebuah harga. So semua pekerja akan kerja setahun penuh. Setahun penuh. Kalau tempat lain memang company besar ke apa, dia 6 bulan tak ada kerja. 6 bulan dekat raya baru ada kerja. Macam kita, tempat kita memang jadi tumpuan orang minta kerja. Kalau untuk tukang jahit lah. Tukang jahit akan jadi so kita tak ada masalah dari segi jahitan lah. So sini boleh orang MZ akan buat kerja kat sini lah. Semua staff MZ bahagian operasi semua lari ke sini, ke Hana Raudah. Kita ada 2 bangunan kat sana, MZ dengan Hana Raudah. So cabaran saya sebelum raya lah, nak design apa, berapa banyak, itu cabaran saya dengan QC-nya apa, itu bahagian saya lah. Kalau point macam apa waktu tu zaman kegelapan tu ada? COVID lah. Selain COVID ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Yang Tak ada zaman kegelapan, tak ada. tak ada. Mungkin sebab dulu saya bermula dengan tempahan customer. Kita Hana Raudah ni peringkat awal baju jual ada, baju kain customer tempah jahit pun ada sampai sekarang. So kita ambil ada tempahan servis, dulu lah. kita ada servis, 2 servis lah sebenarnya. Hana Raudah. So macam sekarang kita tak ambil dah dekat raya. Kita fokus untuk baju jualan raya lah. Kita dah bagi tahu customer lah, kita memang sampai 31 hari bulan 12 je lah. So ada 2 income kat situ lah, yang servis, jual baju dengan servis. Macam So model utama Hana Raudah tu yang kat butik ke ataupun influencer? murid untuk apa? Influencer lah kan. Influencer lah. So macam waktu awal-awal buka Hana Raudah tu, macam mana kan ambil tempahan. So macam mana orang nak gambarkan orang apa Hana Raudah ni baju macam mana? Kita keluar juga sikit-sikit kan baju Ya, Hana sikit-sikit Raudah. kan. Siapa jadi model waktu tu? Itu tak ada, biasa-biasa, tak ada model masa tu. Tak ada ambil upah orang, tak ada lah. Mm-mm. So puan sendiri pakai lah. Orang pergi butik lah. Sebelum PKP itu. Selepas PKP baru kita ada model pakai Alia kan. Selepas belajar dengan Dr. Azizan kot. Kan? Oh sebelum ni masuk marketing class dengan Dr. Azizan Titan lah ke? Setahun je. Setahun tu lah. 2000? 2018 ke 7? Tak ingat dah. 18 ya. Lepas tu kita COVID. 18. Ada masuk kelas Najib Asalud? Tak masuk. Tak masuk. So kalau sekarang ni untuk online punya kelas ataupun online marketing, banyak dalam website ataupun banyak kat dalam TikTok. Sekarang TikTok ya. TikTok je lah. Kita buat dekat TikTok je. Banyak TikTok lah. Sale pun banyak TikTok. Shopee pun banyak juga kan. Tapi nombor 1 TikTok ya. Tapi kita punya content tu dari TikTok dengan Shopee lah. TikTok dengan Instagram. Tapi bukan TikTok ni dia kena jual barang ataupun baju yang lower than average punya price ke? Tak juga kan. Tak juga. Ada jugalah yang Ada je company lain tu jual lagi mahal daripada kita. Okey, saya pula nak tanya ya. silakan. Macam mana boleh pilih Hana Raudah untuk interview hari ni? Okey. Dapat maklumat daripada mana ke? Actually kita kita lepas daripada interview dekat BizApp tu, CRO BizApp tu kata try lah butik-butik, sebab ada butik-butik tu klien kita. Pergilah interview, buat je video bagaimana. So kita try lah. Try ni ada yang tak nak, ada yang tak nak. Tu
kita orang sebenarnya ada minta Aisyah Hijana. Tapi Ah, Aisyah Hijana tak yang buka waktu tertutup. tu. Kita orang dapat waktu kita orang pergi dekat booth dekat mana tak pesta buku lah. Okay, waktu tu dah dapat tapi dia tak ada pula dekat butik. So kita tiba-tiba nampak Hana Rauda Ternampak kat mana tu? dekat butik Bangi. Oh. Butik Bangi. So macam butik Bangi tu macam ni banyak kebaya ni. Tu nak tahu juga. So kita naklah buat video. Lepas tu tengok oh ni tak ada. Lepas tu dia kata ni ambil nama nombor Puan Alia. So bila kontak dengan Puan Alia, HQ dekat sini. Tak tahulah, ingatkan HQ dekat Bangi kan. Jauh kat sini. Jauh juga. Tapi saya pernah pergi lagi jauh lah untuk interview. Saya interview ada seorang ni, dia duduk Sabak Bernam. Saya ingat Sabak Bernam ni dalam Selangor okey tu kan. 2 jam juga. Betul? Menangis saya kena jauh? solat jamak. Saya interview ada seorang, tahu tak Ustazah Basikal? Oh, tak tahu. Okey, dia suami dia dengan dia naik basikal. Dia nak pergi London. Oh. Tapi dia isteri dia kata, "Bang, saya tak pernah pergi umrah. Apa kata kita berhenti kat Mekah dulu?" So berhenti lah kat Mekah. Tapi perjalanan tu yang diceritakan 14 negara. Macam ada satu negara tu diorang kena culik sebab orang ingat dia spy. Sebab waktu tu negara tu tengah berperang. Lepas tu tengok bukan orang kat Arab je, bukan Melayu. Terus ni apa ni, spy, kena culik. Ada yang kena ada yang diorang datang tu diorang tak ada duit waktu tu. Dah habis lah duit. Tu ada diorang bagi RM500, diorang bagi RM500 out of nowhere. So diorang cerita lah every part ada kat dalam kita orang punya YouTube. Tapi tak full sebab cerita dia panjang lah, 14 negara. Setiap satu negara tu ada kisah yang satu bagus. hari tu ada je benda jadi. Macam tayar kena toreh, tayar dekat India lah, India teruk gila lah. So bila dengar cerita dia macam tu, kita rasa macam banyak lagi orang Malaysia yang ada pengalaman yang berbeza-beza. Tak semestinya benda tu tak semestinya benda tu kena aku pergi Gunung Everest. Tak semestinya. Kadang-kadang ada benda macam konflik dalaman. Mungkin orang lain dia nak buat bisnes, family business juga. Tapi dia macam aku gaduh dengan ayah tiri aku lah, mak aku macam ni lah. So bila kalau tengok Hana Rauda kan, diorang ada a positive thought lah at least. Macam InsyaAllah. Macam tu lah, kita nak awareness from semua orang punya pengalaman. Macam kita ada interview 3 orang cancer survivor. 3 orang cancer lain-lain. Okay. Tahun lepas saya hilang 4 orang sebab cancer. Kawan saya kat Sabah seorang, kat makcik saya, kawan MRSM saya, dengan siapa lagi seorang, saya tak ingat lah. Tapi dia meninggal lah sebab kanser. Lepas tu semua lain-lain. So bila saya interview dengan orang kanser, diorang macam ada this positive, macam kita kena sentiasa stay positif. And lagi kawan saya lagi seorang, dia bukan meninggal. Dia kena kanser hidung. Dia tak meninggal, dia survive. Cuma dia kena scholarship dia kena tarik. Patutnya dia pergi scholarship kat New Zealand. So orang-orang yang tengok video kita mungkin tak ramai lagi lah. Tapi insyaAllah kalau ada orang tu dia kena kanser, dia tak ada positif, dia tak ada negatif, bukanlah kata tak ada negatif thought. Tengah-tengah dia sakit, mungkin dia tengok video kita, dia rasa ada harapan untuk dia hidup. Macam tu lah. Tapi pada saya lah, mungkin tengok video kita ni boleh jadi semangat lah. Sebab saya lebih suka orang Malaysia ni berbisnes. Tapi kena kuat lah. Sebenarnya bisnes ni kena kuat. Banyaklah halangan, laluan, cabaran tu banyak. Dan nak bagi tahu satu lagi, bisnes saya start macam maju setelah saya balik daripada haji. Saya pergi haji umur muda lagi, umur 30-an. Awal 30-an pergi haji.
Tapi laluan bisnes tu mudah, sangat mudah. Setelah kita selesaikan benda yang wajib. So itu saya nasihatkanlah. Maknanya kalau kita nak bisnes, pergantungan tu kita dengan Allah tu kena kuat. InsyaAllah bergantungan dengan Allah yang kuat. Bila Allah uji tu, kita balik semula. Balik semula kepada ini ujian untuk Allah tambah rezeki. Allah tambah nikmat. Aku ni lepas tak dengan ujian tu. Terutama sekali dengan staff-staff kita yang rendah-rendah ke apa. Bukan tak ada perangai, macam-macam perangai staff yang rendah. Tapi saya punya konsep satu, saya tidak akan buang pekerja. Saya punya Biar konsep. dia keluar sendiri. Biar dia keluar sendiri. Sakit ke macam mana ke bukan konsep. Sebab pada saya berada di tempat yang selesa. So tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Tapi orang yang bermasalah selalunya akan keluar sendiri. Dan saya selalu cakap dengan Alia, cakap, mak risaunya ni tak cukup staff. Allah yang susun kan, Allah yang atur. Kita berdoa saja. Saya macam tu prinsip. Kadang-kadang belakang pun sama. Bos ni tak ada apa ni, tak cukup orang ni. Sabar. Nanti Allah susun yang terbaik untuk kita. Sebab kita selalu positif macam tu. Kita selalu gantung kat dia. InsyaAllah. Macam tu lah. Kadang kita rasa banyaknya masalah ni. Kita letakkan masalah ni untuk Allah bagi tambah nikmat, tambah rahmat, tambah rezeki. Letakkan macam tu. Kalau kita letak negatif, kita lagi stres. Betul tak? Kita letak kenapalah aku, macam kenapa dengan aku, kenapa aku yang kena. Itu tak boleh perkataan tu. Tak boleh. Jangan guna perkataan tu. Bila ada ujian je, kita cakap macam tu. Ini untuk petanda Allah bagi rahmat, petanda Allah bagi rezeki, petanda Allah jauhkan daripada malapetaka. Saya selalu didik anak-anak saya macam itulah. Dan dengan pembantu rumah pun saya akan cakap dengan anak ramai lelaki, saya akan cakap, bayangkan pembantu rumah tu adalah mak kamu. Saya akan cakap macam tu. Saya tak nak anak-anak tu macam kasar. Bayangkan pembantu rumah tu mak kamu yang merantau jauh cari rezeki untuk kamu. Saya akan cakap macam tu. Itu cara saya lah. Mungkin cara orang lain berbeza lah. Macam tu. Actually bila saya nampak butik Hana Rauda tu, at first saya macam butik apa ni? And lepas tu bila tengok macam nak tahu jugalah sebab kita tak tahu apa-apa. So at least bila kita jumpa ni kita tahu. So bila kita dah tahu Hana Rauda ni dah beroperasi lebih dekat 10 tahun juga, dari 2014 nak decide 2016 buka butik kan. Lepas tu 2020 sampai sekarang 2024 alhamdulillah still tahan. Waktu tu waktu dengar cerita ni rasalah macam macam mana, bukan senang untuk sustain lama, bukan senang untuk tambah outlet, and orang suka produk kita bukan senang. Bukan senang, betul. Tapi Ramai dengan cabaran yang tu jatuh. mesti ada dia punya hasil ataupun ganjaran dia lah. Betul. So alhamdulillah lah, setakat ni bila dengar cerita daripada Hana Rauda, bagi orang yang teringin nak venture into business, dia akan rasa berminat nak dengar. Sebab apa? Sebab first, family business. Ada certain orang kat luar sana dia nak buat family business tapi dia tak tahu dia ada yang macam dia main terjah je. And second adalah sebab USP. Macam setiap butik, setiap business mesti ada USP. Macam yang kita nampak sekarang ni, sulaman. Kita orang tak tahu pun sulaman. Tapi bila bagi tahu, sulaman. Bila sulaman tu adalah produk-produk yang berbeza, tapi dalam satu konsep which is sulaman. So ilmu bagi orang-orang yang nak buat bisnes juga. Betul. Macam bahagian accountant pun anak saya juga. Accountant jaga. Dan yang akan lahirkan lagi ni membantu Alia, adik ipar dia lah yang bahagian multimedia. Nanti kita dah susun lah anak-anak. Ini macam suami dia memang kita suruh dia degree business. Macam adik dia tu kau degree Abdul Rahman apa?
Business juga. Tapi usually kalau family business memang macam tu. Saya dah susun. Lepas tu adik dia lagi ni accountant. Accountant ada 2. Business ada 2. Lagi satu adik tu multimedia. Dia support dia lah macam tu. Kita dah susun macam tu lah. Cuma kalau family bermasalah tu dia akan jadi bergaduh dah. Macam tu. Tapi alhamdulillah lah Puan seorang yang positif. Seorang yang lebih percayakan apa yang Allah nak berikan daripada macam macam ada orang bila kena kat dia rasa macam apa masalah. Macam tu lah. Kenapa aku kenapa aku yang Allah uji. Itu bukan perkataan yang kita gunakan. Sebab kita ni manusia yang sangat lemah. Dan saya benda kecil pun, masalah staff pun benda kecil saja, saya akan berdoa, ya Allah ya Tuhan. Macam tu saya akan berdoa. Semua ni ada masalah semua kan. Saya akan benda kecil pun saya selalu cakap dengan staff, benda kecil sekecil mana pun tadahlah tangan dengan Allah, pasti akan selesai. Saya macam tu je. Okey, disebabkan kita pun dah lebih sejam. Okey. Terima kasih. Ada yang belum di soalan-soalan yang belum dijawab, ada ke? Setakat ni dah terlebih dah. Soalan rasanya 11 tapi kita tanya dalam 20 juga. Jawab lebih daripada apa yang tak apalah sebab biasa. Bisnes ni bukan sekadar teknikal. Bisnes ni mental, fizikal, segala peperangan usually datang daripada dalam badan. Betul. Terima kasih sebab bekerjasama dengan kami. InsyaAllah nanti kalau video ni siap, kita akan send lah dekat Pak Alia. Okey. Nanti kalau nak nak edit ke apa benda ke, boleh lah. Kita orang akan buat, kita orang punya format YouTube dengan Spotify, kita letak video panjang and audio panjang. So that ada certain orang dia macam tak sempat nak macam mana dia suka buka phone tu audio, lepas tu drive macam tu. Tapi ada certain orang dia suka tengok short. So short clip tu dia akan link kepada YouTube jugalah. Harap-harap video ni dapat banyak sambutan dan dapat menaikkan marketing Hana Rauda jugalah. Ada manfaat untuk orang lain lah. Manfaat untuk orang lain. Sebab kita buat ni memang kebanyakan manfaat untuk orang lain. Cuma saya nasihatkan kalau nak bisnes tu, bisnes partner yang bukan family tu satu yang banyak masalah dah. Orang banyak pecah bisnes kan, besar-besar pecah. Pada saya lebih baik bisnes dengan family lah. Itu kita lah. Okay, saya akan start recording